Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa amanah wahyu dan menyampaikan dakwah dan risalah Allah kepada hamba-hambanya. Mestilah terdiri dari manusia paling sempurna kemanusiaannya dari segi ilmu, akhlak dan keturunan. Mereka ditarbiyah di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima ajarannya melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan diperintah mengajar manusia menyampaikan ajaran Allah dan menyatakan bagaimana beramal dengan ajaran Allah itu. Maka mereka menjadi contoh, menjadi teladan kepada seluruh manusia. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiyah, mendidik Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam secara langsung sehingga menjadi manusia yang paling istimewa. Bukan saja istimewa kejadiannya pada zahir, termasuklah akal fikiran, ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Surah At-Tur ayat 48. Artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, "Walitusna 'ala 'aini." Surah Taha ayat 39. Artinya, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ayat yang pertama memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dan jangan gopoh menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana terlalu gemar kepada ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memanglah sentiasa rindu supaya wahyu diturunkan serta-merta dengan cepat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran secara berperingkat-peringkat dengan sebab-sebab yang berlaku untuk mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar Nabi bagaimana mengajar umatnya, seluruh manusia. Allah mengatakan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ciptakanmu dengan perhatianku, penglihatanku." Bahkan para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung mengajar dan mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimatikan ayahnya dulu, kemudian dimatikan ibunya, dimatikan datuknya, tokinya, dipelihara oleh bapa saudaranya, silih berganti. Tujuannya supaya pendidikan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak diganggu oleh manusia, ianya secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Musa alaihi salam dilahirkan ketika undang-undang Firaun yang zalim tidak membenarkan anak lelaki dilahirkan. Setiap anak lelaki yang dilahir disembelih. Maka Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya
Diperintah supaya dihanyutkan di sungai. Dibawa arus sungai ke singgasana Firaun. Diambil oleh Firaun, dijadikan anak angkat. Walaupun begitu, Allah Ta'ala tidak mengizinkan Firaun untuk mendidik Nabi Musa AS. Allah Ta'ala sendiri yang memerhatikan seluruh hidup Nabi Musa AS untuk dididik menjadi rasulnya yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Walaupun dia berada di dalam singgasana Firaun, di bawah penguasaan Firaun dan dijaga oleh Firaun. Itulah kuasa Allah bagi menyatakan kelemahan Firaun yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, membunuh anak lelaki yang dilahirkan supaya tidak zahir Nabi Musa yang akan menjatuhkan kerajaannya. Tiba-tiba Musa yang hendak dihapuskan itu dibesarkan di bawah mahligai Firaun dengan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, wal tusla ala aini, dan supaya kamu wahai Musa alaihi salam diasuh, dididik dengan pengawasanku. Begitulah seterusnya kalau kita ikuti ayat-ayat Al-Quran dengan perhatian yang mendalam terhadap ayat-ayat yang menyatakan tentang kenabian dan kerasulan. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pujian yang tinggi kepada mereka yang diberi tugas itu, kerana merekalah yang dipilih, bahkan menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ubur hidayah, ubur petunjuk dan islah, dan menjadi pimpinan manusia ke arah kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Suratul Anbiya ayat 73. Artinya, dan kami jadikan mereka itu, yakni rasul-rasul, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami telah wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, rasul-rasul yang dilantik itu adalah pemimpin-pemimpin, pemimpin manusia, bukan saja pemimpin semayang, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin seluruh kehidupan manusia. Itu rasul-rasul yang membawa ajaran Islam yang sempurna. Jangan bodoh seperti orang jahil. Dia ingat rasul-rasul ni jadi ustaz imam semayang je, lepas tu tak ada apa-apa. Rasul-rasul sangat besar tugasnya. Bukan imam semayang saja, imam semayang, imam negara, imam perang, imam damai, imam sekali-kalanya. Itulah rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dididik oleh Allah Ta'ala, diwahyukan kepadanya untuk mengerjakan kebajikan. Apa makna kebajikan? Kebajikan ni kalau orang Melayu sedekah, tolong orang susah, tolong orang sakit, hal tu je kebajikan. Kebajikan ialah seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya adalah kebajikan. Adalah kebajikan. Di sini Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka sesiapa yang beramal dengan seberat habuk yang halus daripada kebajikan, dia akan tengok pada hari kiamat. Sesiapa yang beramal habuk yang halus dengan kebajikan, dengan kejahatan, dia akan lihat pada hari kiamat. Maknanya setiap amal manusia, sama ada kebajikan ataupun kejahatan, amal dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadat, memuji itu amal kebajikan. Amal dengan dirinya sendiri, memakan makanan yang halal, tidak makan yang haram, menutup aurat, bergaul dengan baik,
itu kebajikan. Politik, memerintah negara, menegakkan syariat Allah. Ekonomi, berniaga tidak menipu, menunaikan zakat, itu adalah amal kebajikan. Amal kebajikan dalam seluruh kehidupan ialah seluruh ajaran Islam. Mendirikan sembahyang ialah dalam hubungan manusia dengan Allah Ta'ala secara langsung. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu sehari semalam. Kerja sembahyang. Lepas tu sembahyang pula. Kerja pula. Lepas tu sembahyang pula. Lepas tu tidur. Bangun tidur sembahyang pula. Bangun kerja pula. Ada masa sembahyang. Bukan kerja semata-mata. Mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa sembahyang pula sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan aku disuruh supaya termasuk di kalangan orang Islam. Hidup aku, mati aku, masa sembahyang. Masa sembahyang pun sebut. Hak apa lepas sembahyang? Nak buat apa? Semuanya kerana Allah Ta'ala. Dalam hubungan dengan Allah, dikaitkan dengan seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ini, sama ada amal baik ataupun amal jahat, ditulis oleh malaikat sepanjang masa. Bukan malaikat dia tulis masa kita mari masjid. Lepas balik masjid, malaikat buku dalam poket, naik ke langit. Ikut padamu lah nak buat apa pun. Bukan begitu. Tiap-tiap perjalanan kita dicatat oleh malaikat. Cakap kita, berniaga kita, dalam pejabat kita, bergaul kita, semuanya, seluruh kehidupan kita. Termasuklah mengundi masa pilihan raya. Malaikat catat semua. Oh, malaikat tak tulis masa ikut padamu lah. Tidak. Mu pilih yang mana? Mu ikut yang mana? Pemimpin yang kamu ikut, pemimpin yang kamu patuh pada dia, semuanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita disuruh sembahyang, menunaikan zakat. Zakat adalah ekonomi. Ekonomi, kamu boleh bekerja dengan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta. Tak jadi salah. Syaratnya harta yang halal, bukan harta yang haram. Cara yang baik, bukan menipu. Kemudian tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada orang-orang yang berada dan dibahagikan kepada mereka yang tidak berada. Itu zakat. Dalam amalan ekonomi, konsep ekonomi yang diajar oleh Islam, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Itu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat dia yang menyambungkan tugasnya mengajar sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul-Rasul ni dididik oleh Allah menjadi pemimpin. Firman Allah Ta'ala, wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar wadhkur Ismail wa Yasa wa al-Kifli kullu min al akhyar. Siapa dia ni ambil? Jangan orang kata begini. Artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi, dan sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk di kalangan orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, Dzulkifli, dan semuanya termasuk di kalangan orang-orang yang baik. Ayat ini mengatakan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Macam raja, ayah dia pilih. Ayah dia jadi raja, kalau mati anak aku pula ganti aku.
Anak aku pula jadi datuk. Manusia. Presiden manusia pilih. Perdana Menteri manusia pilih. Rasulnya Allah Ta'ala pilih. Allah yang pilih sendiri. Jangan main-main. Manusia yang Allah pilih ni, pilih dengan sebaik-baiknya. Dengan sebersih-bersihnya. Di antara mereka disebut namanya Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Ilyasa, Dzulkifli, dan lain-lain lagi yang disebut namanya. Semua nabi-nabi yang disebut namanya wajib kita beriman kepadanya, percaya. Dan di sana ada rasul-rasul yang tak disebut namanya. Wajib juga kita beriman. Mereka adalah pilihan Allah. Dan orang Islam wajib beriman kepada semua rasul-rasul. Kalau beriman dengan Nabi Muhammad saja, Nabi lain tak percaya, kafir. Beriman dengan Nabi Muhammad saja, Nabi lain kita hina, kafir. Kita bukan macam orang Yahudi, orang Kristian. Yahudi Kristian ni duduk puja Nabi dia je. Nabi lain tak ada. Cela Nabi lain. Kalau orang Yahudi, boleh pilih-pilih pula Nabi. Hak Tuhan pilih, dia pilih pula. Apakullama ja'akum rasulun bima la tahsawa amsun istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap Allah utuskan rasul, mereka sombong orang Yahudi ni. Ada rasul yang mereka setuju, mereka terima. Rasul yang mereka tak setuju, mereka tolak. Ada rasul yang mereka bunuh. Ini bunuhnya rasul-rasul itu. Ini perangai Yahudi. Kita jangan ikut perangai Yahudi. Walaupun zaman kita ni nabi-nabi dan rasul-rasul sudah mati semua. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib beriman dengan semua nabi-nabi itu. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran kepada semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Barang siapa yang tolak Islam, tolak nabi-nabi. Pakai Islam separuh, tolak separuh, tolak nabi-nabi juga. Bab semayang, puasa, zakat, ada piti banyak di Mekah, ikut Islam. Lepas tu bab-bab lain, bab hukum-hukum jenayah, hukum jual beli, hukum apa, ekonomi, politik, undang-undang negara, undang-undang antarabangsa, ikut mana? Maknanya tak ikut Nabi lah. Tak ikut Nabi lah tu. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala supaya kita ikut semua ajaran dia. Begitulah seterusnya Al-Quranul Karim menyatakan tentang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan menyebut sifat-sifat yang mulia dan sempurna, menunjukkan betapa tingginya martabat mereka dan memang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai utusan-utusan Allah bagi menyampaikan petunjuk dan menjadikan teladan kepada seluruh manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, walaupun mereka itu terdiri dari manusia juga, mereka makan dan minum, sihat dan sakit, berkahwin dan mempunyai anak, pergi ke pasar, mengalami apa yang dilalui oleh manusia dalam kehidupan mereka, seperti mengalami zaman tua dan mati. Tetapi mereka mempunyai sifat yang istimewa yang wajib bagi mereka. Di antaranya 4 sifat asasi, yaitu sidq, benar, amanah, tabligh, yakni menyampaikan, fatanah, yakni cerdik ataupun bijaksana,
Allah Subhanahu wa taala melantik rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam daripada kalangan manusia. Allah Ta'ala telah lantik daripada kalangan malaikat dan kalangan jin. Kerana manusia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk berhubung dengan alam langit, dengan Allah, boleh berhubung dengan alam ghaib, boleh berhubung dengan alam yang nyata dan makhluk-makhluk yang lain di bumi. Malaikat makhluk ghaib, jin makhluk ghaib, tidak mempunyai sifat yang sepenuhnya untuk memakmurkan bumi. Maka Allah jadikan manusia. Allah Ta'ala lantik manusia menjadi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila mereka manusia, maka dalam diri mereka ada sifat-sifat manusia. Ada sifat marah, ada sifat sedih, ada sakit, ada hawa nafsu, ada macam-macam. Sifat manusia ada pada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka mempunyai keistimewaan. Sakit mereka lebih teruk daripada sakit manusia biasa. Nafsu mereka lebih kuat daripada nafsu manusia biasa. Begitulah. Tetapi mereka dapat menahan dengan kesabaran yang luar biasa, sehingga mereka menjadi makhluk yang taat mengatasi malaikat-malaikat di langit. Malaikat tidak ada nafsu, tidak perlu bermakan dan minum, tak sakit macam manusia, tak mengalami kesusahan macam manusia. Manusia mengalami ujian-ujian. Semua ujian yang ada pada diri manusia ada pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua keperluan ada pada Rasul. Maka mereka perlu kepada cari makan. Tuhan tak jadikan Rasul ini duduk saja. Tidak. Ada Rasul gembala kambing, ada Rasul peniaga, ada Rasul tukang jahit, ada Rasul tukang besi, ada Rasul macam-macam. Tidak Rasul. Yang kita ingat Rasul ni macam malaikat, duduk saja je begitu. Itu salah, fikiran yang salah tu. Salah. Rasul ni tak kahwin, tak ada hawa nafsu. Rasul-rasul ni tak ada anak. Apa yang ada pada manusia ada pada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka dia beri sifat yang tinggi, sifat yang mulia. Di sinilah malaikat tak boleh lawan dia, jin tak boleh lawan dia, manusia lain tak boleh lawan dia, raja-raja tak boleh lawan dia, orang miskin tak boleh lawan dia, orang kaya tak boleh lawan dia. Ini dia. Ada rasul yang memerintah dunia. Nabi Sulaiman merintah dunia, seluruh dunia. Boleh memerintah manusia, memerintah jin, memerintah binatang. Dengan semut pun boleh bercakap, dengan burung boleh arah. Ada kerajaan begitu? Tidak ada. Walaupun demikian Nabi Sulaiman tidak leka dan lalai beribadat pada Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala. Nak lawan dia? Oh, ada orang kata saya sibuk lah urusan pejabat, nak semayang. Nak lawan Nabi Sulaiman? Kekayaan, nak lawan Nabi Sulaiman? Tak boleh. Ada rasul yang sakit, Nabi Ayub. Nak lawan Nabi Ayub? Tak rau. Tak sama dengan sakit Nabi Ayub alaihissalam. Ada rasul yang hidup miskin, berlapar, tak ada makanan, tak ada orang miskin, boleh lawan macam rasul, sabar dia.
Tak ada orang kaya yang lebih syukur pada Rasul. Tak ada. Tak ada raja, pemimpin dunia yang lebih besar pada Rasul memerintah dunia. Tidak ada. Supaya di hari kiamat kelak manusia tak boleh berhujah. Oh, saya tak boleh lah nak semayang, sakit sangat. Mana teruk sakit dengan Nabi Ayub. Itu tak boleh. Di sinilah Allah Ta'ala jadikan Rasul makhluk contoh kepada manusia yang lain, sehingga ketaatannya mengatasi malaikat di langit lebih pada pemimpin malaikat. Ini Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang lain tak boleh sama malaikat. Rasul boleh mengatasi malaikat. Itu dia. Sehingga sebagai contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bila Raja Namrud campur dalam api, dia beri mari nak tolong. Dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku tak nak kamu. Aku nak ke Tuhan. Kita boleh begitu. Dalam keadaan yang terdesak, orang campur dalam api, orang nak mari tolong, kita selalulah ini dah. Dia ingat ke Tuhan, ingat pada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dengan projek pembangunan, dengan latar daripada kaca, bangunan-bangunan yang indah. Hadza min fadli rabbi, ini kurnia Tuhan aku, Nabi Sulaiman kata. Oh, kita ni projek saya lah ni, ini projek saya lah ni, kok saya buat lah ni, boleh lawan. Ini Tuhan jadikan Rasul-Rasul adalah contoh. Dan marilah kita memahaminya secara tafsil, secara huraian. Yang pertama sidq, yakni benar. Sifat ini mestilah ada, yakni wajib ada pada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun ianya menjadi sifat yang baik kepada orang-orang lain, tetapi kepada para Rasul menjadi sifat yang wajib. Sifat yang benar ini kepada mereka adalah sifat yang benar ini kepada mereka adalah mutlak, yakni mereka bersifat benar dalam semua perkara. Orang lain wajib kena benar, macam Rasul juga. Wajib ni zih hukum syarak. Rasul ni hukum syarak dan hukum akal. Perbahasan kita perbahasan ilmu akidah, bukan saja hukum syarak. Hukum syarak ni wajib orang tu benar, pelawak tu berdosa. Rasul bukan saja wajib syarak, wajib pada kejadian dia. Itu macam tu bezanya. Kita ni kadang-kadang tak tahan, bila orang tekan-tekan nak pelawak selalu. Ni Rasul tidak. Siapa mati, siapa apa pun tidak. Ini dia. Benar dia mutlak dalam semua perkara, dalam perjanjian. Dia berjanji dengan orang. Percakapan, dalam percakapan dia, perbuatan dan hati, amal dan hati dia. Syaitan tak boleh tembus. Ruh Rasul-Rasul, ini kekuatan yang daripada Rasul. Tuhan pelihara dia. Kita kadang-kadang perbuatan benar dah, tapi hatinya mari macam-macam. Tengah-tengah semayang tu, mari orang kena buat melek sikit. Orang tengok ni, kena top aninah biar lama sikit. Orang kelih. Yang mari. Kena tu sikit. Siapa-siapa dia pun ada belaka. Tapi lepas pada itu kita sedar. Lama baru sedar. Rasul dah, dia tolak selalu. Ini sifat yang ada pada Rasul. Benar pada hati dia. Benar pada percakapan dia. Dia benar dalam semua perkara. Kecuali dalam perkara yang diizin oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala izin dalam peperangan untuk lawan musuh. Itu Tuhan izin. Kerana sabda Nabi SAW, Al-harbu khid'ah, perang tu tipu. Kerana nak lawan orang kafir, Nabi Ibrahim katak berhala-berhala tinggal besar sekali, sakup. Orang mari tanya, siapa dia pecah berhala ni? Orang kata, tanya hak besar. Dia kata, tanya hak besar. Adakah Nabi Ibrahim pelawak? Ini diizin oleh Allah Ta'ala. Ada benda yang Allah Ta'ala izin, ada perkara yang Allah Ta'ala tak izin. Bahkan benar itu menjadi sifat fitrah atau semula jadi mereka.
mustahil bagi mereka berdusta dalam niat, perkataan dan perbuatan. Kalaulah berdusta itu haram kepada manusia biasa, maka bagaimanakah pula dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang menjadi contoh kepada mereka? Kalaulah mereka juga berdusta walaupun sedikit, nescaya mereka tidak dipercayai dalam menyatakan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh dianggap sebagai rekaan mereka semata-mata, dan tidak berhasillah tujuan kerasulan mereka. Oleh itu wajiblah mereka bersifat benar, oleh kerana mereka ini jadi contoh pada orang lain untuk membawa ajaran Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh. Maka Allah jadikan orang yang dilantik menjadi rasul ini wajib pada kejadiannya bersifat dengan benar, bukan pada syarak saja, bukan pada kejadiannya, pada seluruh kehidupannya, bukan saja mengikut hukum syarak. Kerana Tuhan jadikan rasul-rasul alaihi wasallam ni dak mengaji universiti, dak mengaji sekolah, mengaji dengan Allah Ta'ala sendiri, secara langsung daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala nak jadikan diri rasul-rasul alaihi wassalam ikutan kepada seluruh manusia. Kalau rasul tu bohong, macam mana nak terima ajaran dia? Orang bohong, pernah bohong, bahaya. Ini tak pernah bohong sejak kejadian dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin al-haqqah. Artinya, sesungguhnya ia Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu kepada Rasul yang mulia, dan ia bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, tukang nujum. Sedikit segala kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngadakan sebahagian perkataan atas nama kami, nescaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanan tindakan yang keras. Kemudian kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Suratul Haqqah ayat 40 hingga 48. Ayat ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja batang tubuhnya, termasuklah sifat-sifatnya, supaya tidak terkeluar daripada Rasul itu sifat bohong. Benar sepenuh-penuhnya. Jangan kata dia penyair. Kerana orang kafir Mekah yang berbangga dengan syair. Orang Arab zaman jahiliah masyhur dengan syair. Boleh sebut syair dengan tidak tulis dulu, secara spontan. Ini bijak dia. Sehingga beribu-ribu baris syair-syair yang hebat disalin pada belulang dan digantung pada Kaabah. Macam-macam jenis syair, syair puji perempuan, puji arak, puji hawa nafsu ada belaka, gantung di Kaabah. Itu zaman jahiliah. Dikenali dengan Al-Mu'allaqatus Sab'ah, 7 syair yang digantung di Kaabah.
kerana memuliakan penyair. Oleh kerana Quran yang dibaca ni pelik, mereka kata ni macam syair. Bukan syair. Mereka juga berbangga dengan ahli-ahli nujum. Oleh kerana Muhammad SAW cerita benda yang akan datang, hari kiamat, ahli nujum dia tahu. Ahli nujum. Tuhan kata tidak. Dia bukan penyair, dia bukan ahli nujum. Dia adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Dan Allah Subhanahu Taala memberi jaminan. Kalau sekiranya Muhammad bohong, aku kerak tali jantung dia, mati selalu. Aku kerak tali jantung dia. Tak ada siapa yang boleh halang. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin kebaikan dan kemuliaannya kerana nak jaga ajaran Quran yang diwahyukan kepadanya, dan nak jaga amalan sunnah, bagaimana mengajar orang untuk beramal dengannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW buat salah, diatur oleh Allah Ta'ala kerana nak tunjuk kepada kita bagaimana kalau salah. Nabi semayang zuhur 4 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat. Tak musafir dalam keadaan muqim. Nabi salah buat 2 rakaat. Lalu sahabat tegur di belakang. Nabi pun bangun, tambah 2 rakaat lagi, dan Nabi sujud sahwi. Ini untuk mengajar sekiranya lupa dalam sembahyang kena tambah. Kalau rukun, kena buat rukun itu. Dan kena sujud sahwi. Dan menunjukkan sahabat yang tegur tu tak batal sembahyang dia. Kerana tak sebut dalam hadis Nabi suruh sembahyang semula. Tak ada. Tak suruh sembahyang semula walaupun dia cakap. Bercakap kerana beritahu ke Nabi. Oh, ada pula dalam kitab fiqh niat dia niat. Mana tahu niat? Mana tahu ni bukan-bukan ditulis dalam kitab. Ini kita kena ambil. Jangan ditulis. Ada setengah ulama tu dia tulis bukan-bukan. Oh, kerana niat dia bukan niat cakap, niat. Itu niat ni bak dalam hati. Dia tahu niat pun dia. Imam Bukhari, Imam Muslim riwayat akan tulis begitu. Begitulah. Jangan lagi tambah. Kalu. Disebut dalam hadis, fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalau ni membuka kerja-kerja syaitan. Nabi kata, banyaklah kitab tu kalu. Kalu ni menyebabkan was-was sembahyang. Banyak orang jadi was-was sembahyang kerana ada kalu dalam kitab ni. Ini kalu ni. Itu satu kitab yang salah cara dia menulis begitu. Itu kena faham. Beberapa kesilapan Allah Ta'ala nak ajar bagaimana nak membetulkan. Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, akhirnya amaran yang keras dari ayat-ayat itu ditujukan kepada sesiapa yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah dan dalam perkara yang berhubung dengan akidah-akidah, amarannya lebih bersungguh dan tidak ada berlembut sedikit pun. Ayat-ayat tersebut datang untuk memutuskan kepada suatu tujuan yang tidak ke arah lain, yaitu menyatakan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan amanah dari Allah. Buktinya tidak ada apa-apa tindakan hukuman dari Allah. Kalau buktinya tidak ada apa-apa tindakan dari Allah, kalau dia menyeleweng, buktinya dia tidak menyeleweng dan sesungguhnya bersifat benar. Seterusnya marilah kita buktikan pula kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan mengukakan beberapa kenyataan, sama ada dari pengikut juga dari musuh. Yang tadi kenyataan daripada Quran. Sayyid Qutb menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Itu satu tafsiran yang jelas, yang nyata. Ada orang kata tak boleh pakar tafsir Sayyid Qutb ni. Orang yang kata tak boleh pakar cakap dia.
Hak dia cakap tu tak boleh pakar. Syed Qutb ni ialah seorang penulis Islam yang dihukum gantung mati kerana tulisan dia. Kerana tulisan dia yang benar, dia dijatuhkan hukuman gantung. Hak cakap tu, hak pernah poket duit. Hak tu kan cakap tu. Ini kita kena teliti molek-molek. Jadi kita tengok apa pula kenyataan musuh-musuh. Musuh-musuh pun mengaku Nabi SAW adalah benar. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata, pertama kali aku mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pada suatu hari ketika aku berjalan bersama Abu Jahal di salah satu lorong di Mekah. Tiba-tiba kami bertemu Rasulullah SAW. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada Abu Jahal, "Hai Abul Hakam, marilah kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada Allah. Aku mengajakmu kepada Allah." Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan masa dia kafir, dia belum masuk Islam. Satu hari Mughirah kata, aku berjalan dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni gelarang dia, nama dia Ammar bin Hisham. Abu Jahal ni gelarang dia Abu Jahal. Oleh kerana jahil dan jahat dia lalu panggil Abu Jahal. Dia marah panggil Abu Jahal ni. Dia marah, tapi itulah gelaran yang masyhur Abu Jahal bin Hisham. Satu hari Mughirah kata, aku berjalan dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni pemimpin Mekah yang paling besar sekali masa tu. Tiba-tiba bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi tegur Abu Jahal, wahai Abul Hakam. Abul Hakam ni gelaran yang dia suka. Abul Hakam ni orang yang bijaksana. Abul Hakam ni Nabi panggil dengan nama yang dia suka. Jangan pula nak dakwah orang, hei Abu Jahal, panggil hak dia marah, mana boleh. Nak ajak dia pada Islam, lepas tu panggil hak dia marah, tu tak betul. Kena faham, ini kebijaksanaan Nabi. Wahai Abul Hakam, aku ajakmu kepada Allah. Kepada Allah, tidak ada Tuhan yang sempurna melainkan Allah. Abu Jahal menjawab, hai Muhammad, adakah awak bersedia untuk berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami? Adakah awak mahu supaya aku menyaksikan bahawa awak telah menyampaikan? Maka sesungguhnya kami menyaksikan bahawa kamu telah menyampaikan. Maka demi Allah, kalau aku tahu bahawa apa yang kamu katakan itu benar, nescaya aku mengikutmu. Abu Jahal jawab, janganlah kata Tuhan aku itu tak betul. Itu maknanya, jangan kata Tuhan aku sembah itu tak betul. Jangan kata begitu. Dan mu nak suruh aku saksi muka bodoh. Mu dah beritahu dah apa yang Tuhan suruh mu beritahu. Nak suruh tu je. Sekadar itu saja. Demi Allah, kalau aku tahu apa yang membawa ni betul, aku tak mau ikut, kata Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW pergi dan Abu Jahal berpaling kepada aku, kata Mughirah, dan berkata, demi Allah, aku tahu bahawa apa yang dia kata adalah benar. Kata Abu Jahal, hak Muhammad kata tu betul. Ni perangat ni. Hak Muhammad kata tu betul. Tetapi ada sesuatu yang menghalangku dari mengikutnya. Sebab aku tak mau ikut dia. Iaitu Bani Qusay berkata, kami mempunyai hak di dalam hijabah, yakni memberi tempat perlindungan kepada jamaah haji. Kami boleh jawab bahawa kami juga mempunyai hak itu. Mereka berkata kami berhak di dalam siqayah,
memberi minum kepada jamaah haji. Kami menjawab, ya kami juga berhak. Mereka berkata, kami berhak di dalam nadwah menjadi ahli mesyuarat. Kami menjawab, ya kami juga begitu. Mereka berkata bahawa mereka menjadi ketua di dalam peperangan. Kami juga begitu. Mereka memberi makan kepada tetamu Mekah. Kami juga begitu. Tetapi apabila mereka berkata di kalangan kami ini ada yang menjadi Nabi, wallahi kami tidak dapat menjawab. Diriwayatkan Al-Tirmidzi dari Ali karramallahu wajah. Kata Abu Jahal, hak Muhammad kata tu betul. Tapi ada benda. Sebab aku lawan dia ni ada perkara. Kalau sekiranya dia berbangga, dia tolong orang haji. Kerana ibadat haji ini satu ibadat yang diamalkan oleh orang Arab. Selepas Nabi Ibrahim AS mendirikan Kaabah, Mekah dijadikan negeri yang aman. Nabi Ibrahim berdoa. Berkat doa Nabi Ibrahim, Tuhan jadikan manusia cenderung pergi ke Mekah. Mereka berhimpun di situ. Dan mereka berhimpun di musim yang dikenali dengan musim haji. Mereka tawaf. Walaupun mereka sembah berhala. Buat haji, tak pakai ihram, telanjang terus. Telanjang, lelaki perempuan telanjang. Tak boleh cara antara satu sama lain. Mereka sembelih korban. Sembelih. Darah loma pada berhala, loma pada Kaabah katik. Macam-macam amalan jahiliah. Masa orang haji berhimpun, maka penduduk Mekah melayan tetamu-tetamu ni, menyediakan rumah untuk mereka, khemah untuk mereka. Macam learning lah. Rupanya Abu Jahal ni tak sah haji juga. Abu Jahal ni tukang terima orang haji. Kata Abu Jahal, kalau sekiranya keluarga Muhammad Bani Hashim dan Bani Muttalib boleh melayan orang haji, beri minum orang haji, sedia khemah orang haji, sedia rumah ke orang haji, keluarga aku pun boleh buat juga. Sekiranya Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Muhammad kata dia boleh jadi ahli mesyuarat Darun Nadwah, keluarga aku pun boleh jadi ahli mesyuarat juga. Sekiranya kalangan keluarga dia ada penglima perang, keluarga aku pun ada juga penglima perang. Tapi bila dia kata keluarga aku ni ada jadi Nabi, keluarga aku tak ada jadi Nabi. Ni aku deki ni. Ni aku marah. Deki kerana Nabi dilantik dia berkeluarga yang lain, bukan keluarga dia. Samalah juga dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mereka baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, diberitahu oleh nabi-nabi mereka. Tuhan dah dalam Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka kenal, yakni kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka sengaja menyembunyikan yang sebenar padahal mereka tahu. Firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah apabila kami perintah kepada rasul-rasul yang dilantik, kepada nabi-nabi zaman dahulu, akan ada seorang nabi rasul akhir zaman akan zahir. Sekiranya kamu berjumpa sempat dengan nabi akhir zaman itu, rasul akhir zaman itu, ajak pengikut-pengikut kamu semua ni beriman dan berjuang bersama dengannya.
tahu tentang zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkumpul ramai-ramai di Madinah kerana nak tunggu Nabi akhir zaman akan berhijrah di situ. Tetapi apabila Nabi SAW berhijrah di Madinah, cokoh tengok mereka kelih batang tubuh Nabi, rupa Nabi, sifat Nabi serupa dengan ada yang ada dalam kitab-kitab mereka. Akhirnya mereka tak mengikut. Pasal apa Tuhan lantik daripada orang Arab, tak lantik pada orang Yahudi? Ini kerana semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan tinggi doa lalu mengatasi perintah Allah. Begitulah kalau kita semangat kebangsaan Melayu banyak doa, parok doa. Semangat kebangsaan Melayu parok doa lalu. Jadi terlajuk. Macam telah obat lah. Doktor suruh makan 2 hutir, nak suruh baik dia datang 10 hutir. Itu dia. Jadi sesat. Ini dia. Kerana semangat kebangsaan. Abu Jahal ni kerana semangat kekeluargaan mengatasi yang benar. Tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, tetapi tak berikut. Menandakan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh musuh-musuhnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ali karramallahu wajhah bahawa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami tidak membohongimu, tetapi membohongi apa yang didatangkan kepadamu. Mu ni benar wahai Muhammad, tetapi ayat Quran yang mu baca tu pelawak. Lalu Allah menurunkan ayat, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Artinya mereka sebenarnya bukan mendusta kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Suratul An'am ayat 33. Wallahu a'lam.